Yang kedua, dengan bersedekah ini Allah Ta'ala jadikan harta kita bertambah. Ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Nabi sebut tak akan berkurang harta orang yang bersedekah, makin bertambah lagi pula. Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, sampai habis ya? Yang keempat, kelebihan orang yang bersedekah ni apa? Panjang umur. Panjang umur apanya ustaz? Suami saya balik masjid sedekah untuk bulan Ramadan, keluar pada masjid langgar dek kereta mati. Bila masa panjang umurnya, dia buat apa ke masjid? Itulah katakan masjid tu nak buat wakaf, dia nak buat balai lintang, nak tempat orang perempuan nak semayang, tak cukup duit, dia hantarlah 1,000. Oh gitu. Jadi dah siap dah balai lintang tu, dah semayang semua dah ustaz, makan-makan semua ada. Makcik, suami makcik dah mati berapa tahun? 5 tahun. Walaupun dia dah mati 5 tahun, usia dia masih panjang. Sebab apa? Pahala dia masih sampai, masih ada walaupun dia dah mati. Itulah umur panjang. Ni tuan tanah ni, dia wakaf, katalah nanti dia meninggal dunia 100 tahun, walaupun 100 tahun pahala dia masih duduk berjalan lagi, sebab dia sedekah. Sebab tu orang yang bodoh ialah orang yang ada harta bakhil, orang yang ada duit kedekut, harta tak menolong dia. Tuan-tuan, saya bila buat sekolah ni tuan-tuan, saya ada jawatan kuasa saya 30 orang. Masa tu jawatan kuasa penaja tahun 2004, jawatan kuasa penaja. Dia belum lulus pada jabatan agama masa itu. Jabatan agama kata buat dulu baru kami bagi kebenaran ngutik derma ke apa ke. Buat dulu. Kami pun buat, sewa kedai buat. 30 orang jawatan kuasa. Bendahari Cikgu Mat. Cikgu Mat kata tak apa, saya ngantar surat pada korporat pada semua orang untuk derma buat sekolah kita. Ini saya tukang sain, saya pengurusi sesain, ngantarnya Cikgu Mat. Lepas sebulan satu surat sampai. Daripada beribu beratus surat yang dihantar, hanya satu saja yang bagi sumbangan. Satu yayasan sultan di sebuah negeri di Malaysia, dia bagi 3,000. Yang lain duka cita dimaklumkan pihak kami tak dapat membantu pihak, duka cita dimaklumkan kami tidak, duka cita. Saya kata Cikgu Mat, tak payahlah malukan saya je, malukan kita yang minta derma berdua orang. Tak payah hantar-hantar surat. Saya cari duit sendiri, kita cari duit sendiri. Macam mana Ustaz Kazim nak cari? Allah bagi rezeki, kita jalan. Sebab tu tuan-tuan, saya mula-mula mengajar di Tualang Sekar, sekolah tahfiz sebelah dengan sekolah kebangsaan Tualang Sekar. Asal-asalnya Lombong, 2 bangunan je. Ingat lagi bangunan tu? Tuan-tuan ingat tak 2 bangunan tu? Tepi nak masuk kampung Tualang Sekar, tepi kedai motor. Itulah saya mengajar mula-mula tahun 93, tahun 94, 93 saya mengajar. Ada 2 je bangunan, tak ada lagi bangunan kelapa sawit macam sekarang ni. Selalu sekarang ni tak nampak bangunan, nampak sawit sekarang ni. Atas Lombong, bawah jalan, bawah sekolah kami. Masa tu pelajar ada 10 orang. Orang hantar ke sekolah, dia tengok kiri kanan, dia bawa balik anak dia. Orang hantar nak daftar, silalah masuk. Ini sekolah ke ustaz? Iyalah. Ini ya? Tak apa lah ustaz, sudah balik ustaz. 10 orang je. Ada yang naik motor datang, tanya, ustaz, kalau anak saya sekolah esok dia nak kerja apa? Tak tahulah bang. Tak apalah, baliklah. Sekarang Yayasan Ad-Din ada berpuluh-puluh sekolah tahfiz. Itulah Yayasan Ad-Din punya tahfiz yang mula-mula dalam Malaysia. Sekarang berpuluh-puluh dah tuan-tuan. Dulu orang tak percaya nak hantar. Saya kata tak apa, aku nak dalam tempoh 3 bulan kau hafal 3 juzuk, kau masuk pertandingan tahfiz peringkat negeri Perak. 3 bulan budak-budak tu boleh hafal 3 juzuk tuan-tuan. Surah Al-Baqarah, masuk mak tahfiz, baru orang buka mata, mak tahfiz Ad-Din Tualang Sekar.
Masa itu tuan-tuan ada kenal saya. Tobat lahum tak kenal. Tobat lahum tak kenal. Tambah adik kita tu lagi tak kenal. Mana dia ada masa itu? Dia lahir pun tahun lepas kan? Tuan-tuan tak kenal saya. Tak ada kenal. Saya dah ceramah ni tahun 93, 90. 92, 93 tu saya dah baca khutbah masjid tu Alam Star. Masjid besar tu. Surah besar semuanya ada dalam tu. Tapi orang tak kenal. Tahun 94 saya berhenti situ, saya mengajar di Ipoh, Pusat Pendidikan Pusat Perkhidmatan Keluarga Negeri Perak. Sampailah tuan-tuan saya jadi mengajar situ sampai tahun 98. Saya berhenti mengajar pensyarah, saya jadi imam masjid. Jadi imam masjid saya. Sambil duduk mengajar kitab. Siapa kenal saya? Tak ada siapa kenal. Sampai 2001 saya berhenti jadi imam, saya berniaga pula. Buka kedai, buka macam-macam, berniaga pula. Macam-macam krisis. Kawan saya kata, Ustaz buka sekolah, buat surau sendirilah, senang, tak ada siapa ngacau. Boleh juga. Jom kita buat sekolah. Itu yang 2004 saya buat sekolah. Bila buat sekolah, saya beli tanah 40,500. 40,500 saya beli tanah tu. Buat keluar duit saya separuh, duit kawan-kawan separuh. Bila sebut saja nak buat sekolah, nak buat pondok, nak buat tempat pengajian, syarikat CD telefon saya. Ustaz Kazim, kami daripada syarikat CD nak buat ceramah Ustaz Kazim dalam bentuk CD. Ustaz Kazim boleh tak? Boleh. Boleh. Bila keluar CD satu Malaysia kenal Ustaz Kazim. Pasar malam Ustaz Kazim, dalam bas Ustaz Kazim, kenuri kahwin Ustaz Kazim, dalam surau pun dekat dinding Ustaz Kazim. Dia mau pasang spotlight tu ni tuan-tuan, projektor tu. Saya pergi ke Sungkai, Masjid Sungkai. Saya sembahyang maghrib. Ini suara aku ni. Macam mana dia ni ustaz ni tiru suara aku ke? Saya sembahyang maghrib, habis sembahyang cari. Rupanya ada dekat dinding gambar saya. Dia pasang CD kat dinding. Begini tengok. Duk gelak orang tu. Ustaz tak ada gambar je. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Bila kita sedekah, Allah bagi rezeki macam itu. Singapura panggil, Brunei panggil, hanya dengan CD saja. Saya duduk dalam terowong menora, saya ikut belakang bas. Saya tengok dalam bas tu, dekat TV bas tu dia pasang ceramah saya. Saya kata itu aku tu. Saya suruh driver saya potong bas dalam terowong tu. Saya suruh slow, saya nak tengok driver, nak tengok penumpang bas tu. Rupanya makcik-makcik tu perasan saya dalam kereta tu. Menjerit makcik gemak tu. Semua orang pergi ke tepi bas. Saya kata balik bas ni kan. Udah sengit sebelah bas ni. Masya Allah. Yang kedua, dengan bersedekah ini Allah Ta'ala jadikan harta kita bertambah. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Nabi sebut takkan berkurang harta orang yang bersedekah, makin bertambah lagi pula. Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah, sampai habis ya? Yang keempat, kelebihan orang yang bersedekah ni apa? Panjang umur. Panjang umur apanya ustaz? Suami saya balik masjid sedekah untuk bulan Ramadan, keluar pada masjid langgar dek kereta mati. Bila masa panjang umurnya, dia buat apa ke masjid? Itulah katakan masjid tu nak buat wakaf, dia nak buat balai lintang, nak tempat orang perempuan nak semayang, tak cukup duit, dia hantarlah 1,000. Oh gitu. Jadi dah siap dah balai lintang tu, dah semayang semua dah ustaz, makan-makan semua ada. Makcik, suami makcik dah mati berapa tahun? 5 tahun. Walaupun dia dah mati 5 tahun, usia dia masih panjang. Sebab apa? Pahala dia masih sampai, masih ada walaupun dia dah mati. Itulah umur panjang. Ni tuan tanah ni dia wakaf. Katalah nanti dia meninggal dunia 100 tahun, walaupun 100 tahun pahala dia masih duduk berjalan lagi. Sebab
dia sedekah. Sebab tu orang yang bodoh ialah orang yang ada harta bakhil, orang yang ada duit kedekut, harta tak menolong dia. Tuan-tuan, saya bila buat sekolah ni tuan-tuan, saya ada jawatan kuasa saya 30 orang. Masa tu jawatan kuasa penaja tahun 2004. Jawatan kuasa penaja. Dia belum lulus pada jabatan agama masa itu. Jabatan agama kata buat dulu baru kami bagi kebenaran ngutip derma ke apa ke. Buat dulu. Kami pun buat, sewa kedai buat. 30 orang jawatan kuasa. Bendahari Cikgu Mat. Cikgu Mat kata tak apa, saya ngantar surat pada korporat pada semua orang untuk derma buat sekolah kita. Ini saya tukang sain, saya pengurusi sesain. Ngantarnya Cikgu Mat. Lepas sebulan satu surat sampai. Daripada beribu beratus surat yang dihantar, hanya satu saja yang bagi sumbangan. Satu yayasan sultan di sebuah negeri di Malaysia, dia bagi 3,000. Yang lain duka cita dimaklumkan pihak kami tak dapat membantu pihak, duka cita dimaklumkan kami tidak, duka cita. Saya kata Cikgu Mat, tak payahlah malukan saya je, malukan kita je minta derma berdua orang. Tak payah hantar-hantar surat. Saya cari duit sendiri, kita cari duit sendiri. Macam mana Ustaz Kazim nak cari? Allah bagi rezeki, kita jalan. Sebab tu tuan-tuan, saya mula-mula mengajar di Tualang Sekar, sekolah tahfiz sebelah dengan sekolah kebangsaan Tualang Sekar. Asal-asalnya Lombong, 2 bangunan je. Ingat lagi bangunan tu? Tuan-tuan ingat tak 2 bangunan tu? Tepi nak masuk kampung Tualang Sekar, tepi kedai motor. Itulah saya mengajar mula-mula tahun 93, tahun 94, 93 saya mengajar. Ada 2 je bangunan, tak ada lagi bangunan kelapa sawit macam sekarang ni. Selalu sekarang ni tak nampak bangunan, nampak sawit sekarang ni. Atas Lombong, bawah jalan, bawah sekolah kami. Masa tu pelajar ada 10 orang. Orang hantar ke sekolah, dia tengok kiri kanan, dia bawa balik anak dia. Orang hantar nak daftar, silalah masuk. Ini sekolah ke Ustaz? Iyalah. Ini ke? Tak apa lah Ustaz, sudah balik Ustaz. 10 orang je. Ada yang naik motor datang, tanya, Ustaz, kalau anak saya sekolah esok dia nak kerja apa? Tak tahulah bang. Tak apalah, baliklah. Sekarang Yayasan Ad-Din ada berpuluh-puluh sekolah tahfiz. Itulah Yayasan Ad-Din punya tahfiz yang mula-mula dalam Malaysia ni. Sekarang berpuluh-puluh dah tuan-tuan. Dulu orang tak percaya nak hantar. Saya kata tak apa, aku nak dalam tempoh 3 bulan kau hafal 3 juzuk, kau masuk pertandingan tahfiz peringkat negeri Perak. 3 bulan budak-budak tu boleh hafal 3 juzuk tuan-tuan. Surah Al-Baqarah, masuk mak tahfiz, baru orang buka mata, mak tahfiz Ad-Din Tualang Sekar. Masa itu tuan-tuan ada kenal saya, Tobat Lahum tak kenal, Tobat Lahum tak kenal. Tambah adik kita tu lagi tak kenal. Mana dia ada masa itu? Dia lahir pun tahun lepas tuan. Tuan-tuan tak kenal saya, tak ada kenal. Saya dah ceramah ni tahun 93, 92, 93 tu saya dah baca khutbah Masjid Tualang Sekar. Masjid besar, surah besar semuanya ada dalam tu. Tapi orang tak kenal. Tahun 94 saya berhenti situ, saya mengajar di pusat pendidikan Pusat Perkhidmatan Keluarga Negeri Perak. Sampailah tuan-tuan saya jadi mengajar situ sampai tahun 98. Saya berhenti mengajar pensyarah, saya jadi imam masjid. Jadi imam masjid saya. Sambil duk mengajar kitab. Siapa kenal saya? Tak ada siapa kenal. Sampai 2001 saya berhenti jadi imam, saya berniaga pula. Buka kedai, buka macam-macam, berniaga pula. Macam-macam krisis. Kawan saya kata, Ustaz buka sekolah, buat surau sendirilah, senang, tak ada siapa ngacau. Boleh juga. Jom kita buat sekolah. Itu yang 2004 saya buat sekolah.
Bila buat sekolah, saya beli tanah 40,500. 40,500 saya beli tanah tu. Buat keluar duit saya separuh, duit kawan-kawan separuh. Bila sebut saja nak buat sekolah, nak buat pondok, nak buat tempat pengajian, syarikat CD telefon saya. Ustaz Kazim, kami daripada syarikat CD nak buat ceramah Ustaz Kazim dalam bentuk CD. Ustaz Kazim boleh tak? Boleh boleh. Bila keluar CD satu Malaysia kenal Ustaz Kazim. Pasar malam Ustaz Kazim, dalam bah Ustaz Kazim, kenuri kahwin Ustaz Kazim, dalam surau pun dekat dinding Ustaz Kazim. Dia mau pasang spotlight tu ni tuan-tuan, projektor tu. Saya pergi ke Sungkai, Masjid Sungkai. Saya sembahyang maghrib. Ini suara aku ni. Macam mana dia ni ustaz ni tiru suara aku ke? Saya sembahyang maghrib, habis sembahyang cari, rupanya ada dekat dinding gambar saya. Dia pasang CD kat dinding, begini tengok. Duk gelak orang tu. Ustaz tak ada, gambar je. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Bila kita sedekah, Allah bagi rezeki macam itu. Singapura panggil, Brunei panggil, hanya dengan CD saja. Saya duduk dalam terowong menora, saya ikut belakang bas. Saya tengok dalam bas tu, dekat TV bas tu dia pasang ceramah saya. Saya kata itu aku tu. Saya suruh driver saya potong bas dalam terowong tu. Saya suruh slow, saya nak tengok driver, nak tengok penumpang bas tu. Rupanya makcik-makcik tu perasan saya dalam kereta tu. Menjerit makcik lemak tu. Semua orang pergi ke tepi bas. Saya kata balik bas ni kan. Sudah saya ingat sebelah bas ni. Masya Allah.